Tes suara, boleh dengarkan suara? Boleh. Ya. Sesapikah saya boleh perlihatkan ke? Okay. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna 'ilman wa hikman ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kami sesuatu yang bermanfaat untuk kami dan jadikanlah kami memanfaatkan apa yang telah diajarkan. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini dapat kita bersua lagi. Okay, walaupun kosong. Okay. Dan untuk siswa atau siswi apa tu, beberapa hari lepas pun dah ada usrah dengan Ustaz Syahri, Ustaz Syahri, Ustaz ya? Macam tak clear sangat suaranya. Ke saya je yang tak dengar? Clear ke? Yang lain dengar okey ke? Yang lain boleh dengar? Boleh. Jelas ke ataupun tak clear? Tak clear. Tak clear Dekat saya jelas. Dekat jelas. Okey. Yang lain. Puan Anita, Puan Aini. Saya jelas, Ustazah. Jelas Okey. Dengar Ustazah. Okey, tak apa, kita cuba dekatkan lagi mikrofon ni. Ni mikrofon saya ni bukan kucing ni. Okey. Nampak bulu-bulu. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada yang sempat, siswi yang sempat usrah dengan Ustaz Syahri atau Ustaz Syahmi beberapa hari lepas. Jadi hari ni kira
saya pun meneruskan tajuk yang sama juga, iaitu kisah Ashabus Sabti. Okey, kisah tu Ashabus Sabt. Kalau ada yang belajar bahasa Arab, dia tahulah. Okey, Ashabus Sabti, kita bariskan As-Sabti tu baris bawah, sebab siapa tahu sebab apa? Banyak, dalam banyak-banyak ashab, banyak-banyak kita kata apa, ashab ni adalah satu kalimah yang menunjukkan ada keterikatan, ada satu hubungan yang special. Ashabul Aikah contohnya, kaum Nabi Syuaib. Ashabul Aikah ni dia adalah orang yang menyembah satu pokok besar tu. Dia adalah syirik, tapi dipanggil Ashabul Aikah. Nak menunjukkan dia dengan pokok tu dia ada satu keterikatan. Okay, dia ada feeling yang berbeza. Itu ashab, sahabat. Sebab tu kita panggil sahabat-sahabat kita ni adalah orang yang rapat dengan kita. Jadi Ashabus Sabti adalah mereka dalam golongan Yahudi, yang mana mereka tu dengan hari Sabtu adalah hari yang special untuk mereka. Okay. Jadi kisah Ashabus Sabti adalah kisah untuk kita ambil pengajaran dalam banyak-banyak plot peristiwa-peristiwa daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehingga ke zaman Nabi SAW. Terlalu banyak kisah. Okay, terlalu banyak plot-plot. CCTV Allah Subhanahu Wa Taala ini pergi kepada semua. Okay, daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah pilih kisah Ashabus Sabti ini untuk menjadi ibrah buat kita. Apakah ibrah tersebut? Hari ini kita sama-sama telusuri insya-Allah. Okay, kalau ada Al-Quran, boleh buka Al-Quran pada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat yang ke-163. Kisah inilah apa yang ibu-ibu semua ataupun adik-adik pernah dengar tentang kisah Ashabus Sabti ni. Sila tambah-tambahkan sikit. Adik Adina, tentang apa pernah dengar tentang Ashabus Sabti ni? Apa kisahnya? Kisah dia berkenaan dengan kaum Bani Israel. Dalam seminggu ada 7 hari. Tapi Allah arahkan pada hari Sabtu tu dikhususkan patutnya untuk beribadah saja. Tetapi kaum Bani Israel ni dia mengingkarilah sebab waktu tu diorang tak silap saya nelayan, menangkap ikan, dan pada hari Sabtu tu ikan lebih banyak berbandingkan hari lain. Jadi diorang memilih untuk melanggar arahan Allah. Ini dekat itulah. Barakallahu fiik. Okey, begitu detail sekali. Okey. Adik Adina, terima kasih. Okay, begitu detail sekali penerangannya tentang gambaran kisah Ashabus Sabti itu. Itu satu golongan daripada Bani Israel yang mana tinggal dekat kawasan-kawasan laut. Okey. Disebutkan dalam setengah riwayat menyebutkan ilat, okey, ataupun ilaf. Tabariyah pun ada, Aqabah pun ada, macam-macam tetapi Dr. Soleh Al-Khalidi kata tak penting pun tempat tu. Okay, sebab tu Allah tak sebut. Okay, nanti kita tengok dalam ayat Quran. Sebelum tu saya nak tahu apa first yang terlintas pada fikiran kita bila mendengar Ashabus Sabti. Silakan Puan Nurli. Mau masuk tu kena tanya. Silakan, cuba tambah-tambah apa lagi yang terlintas pada fikiran bila dengar tentang Ashabus Sabti. Mungkin pernah dengar sebelum ni daripada mana-mana guru, ustazah ataupun ceramah-ceramah. Cik Alina ke? Silakan tambah-tambah. Sebelum sementara kita buka skrin. Silakan, Puan Aini ke? Kisah Ashabus Sabti. Apa lagi yang terlintas pada fikiran kita tentang Ashabus Sabti? Kalau saya tahu macam yang sisi kebentangan tadi tu, sebab tahu yang tu semua dari Quran je lah, yang rincian tu tak pasti sangat. Okey, barakallahu fiik. Wanita? Tak tahu. Puan Rahmah? Puan Rohani ke?
Ahlan wa sahlan, silakan kongsikan apa perkara pertama terlintas bila dengar tentang Ashabus Sabti ataupun ni kali pertama dengar tentang tu. Tak tahu betul lah. Kali pertama dengar. Kali pertama ya, alhamdulillah. Jadi ada rezeki Puan Rohani lah malam ni untuk rupanya ada kisah ni dalam Quran. Kita dah baca dah tahsin lagi baca bahasa Arab ke apa ke. Rupanya ada kisah ni dalam Al-Quran. Kita tengok pernah dengar kisah tentang kaum yang berubah menjadi kera? Siapa pernah? Pernah. Siapa tu kaum yang berubah menjadi kera tu? Kaum Yahudi yang kerja nelayan melanggar perintah Allah. Okey, sahih. Itulah pengakhiran mereka. Mana ayat 163. Okey kat sini. Kalau buka Al-Quran pada surat Al-A'raf, di sini diceritakan secara mendalam, secara terperinci tentang Ashabus Sabti. Tetapi dalam surah lain pun ada. Dalam surah An-Nisa contohnya. Ada dia beritahukan tentang Ashabus Sabti ni. Iaitu dia sebut apa? Allah Akbar. Nak buka Al-Quran ni lama sikit lah. Dalam surah An-Nisa ataupun surah Al-Baqarah, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas antara kalian semua pada hari Sabtu. Maka kami telah katakan kepada mereka, kami kata je, tak perlu buat apa-apa. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian. Bila kunu adalah untuk jamak, untuk ramai. Jadilah kalian semua qiradatan khasiin, kera yang hina, khasiin. Itu tak terperinci lagi. Surah Al-Baqarah, satu ayat. Jadi kita jadi tertanya, macam mana kisah dia? Dalam yang lain pun ada lagi, dalam surah An-Nahlu, surah An-Nisa. Kemudian dalam surah apa lagi? Jadi kita lihat pada hari ini dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Siapa tahu surah Al-A'raf ni tentang apa? Pernah dengar Al-A'raf? Apa maksud Al-A'raf? Tempat yang tertinggi. Tempat yang tinggi. Satu dinding yang tinggi. Iaitu ada satu kaum dari kalangan manusia ini, di akhirat nanti dia punya kebaikan dan dia punya keburukan. Dosa dan pahala dia timbangnya sama. Timbangannya sama. So dia duduk tengah-tengah. Macam mana ni? Allah tak akan biarkan duduk tengah-tengah tu. So dia hanya menanti detik kat mana dia akan ditarik. Tentu akan tarik ke neraka dulu. Sebab dalam Islam tidak ada, kita kata apa? Tak ada boleh duduk tengah-tengah ni. Tak boleh kita ni beriman, nak beriman ke tak beriman, tengah-tengah lah. Beriman sikit ataupun tak percaya sikit je. Tak boleh. Ataupun dalam bab syariat contohnya. Duduk tengah-tengah. Kita kata kita ada follow setengah benda, kita follow. Solat aku follow, puasa aku ikut. Tapi pakai tudung tak apalah dulu. Yang penting buat juga sikit-sikit. So dia duduk tengah-tengah. Tak boleh macam tu sebab dalam Islam hanya ada dua golongan sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dua golongan sahaja, sama ada golongan yang saddaqa bil husna atau yang membenarkan Al-Quran, isi Al-Quran, dia benarkan, dia amalkan. Ataupun satu lagi golongan yang kadzaba, golongan yang mengingkari. So ada dua tu saja. Tak mungkin akan ada yang duduk tengah-tengah yang diterima. Jadi kita akan lihat dalam surah ini, dia bertepatan. Kisah ini berada dalam surah ini. Kisah Ashabus Sabti ini berada dalam surah Al-A'raf. Surah yang cerita tentang satu kaum yang dia punya tak ada pendirian. Baik buruk dia sama. So tak mungkin dia boleh duduk situ. Dia akan terjatuh ke salah satu tempat. Tentu dia akan kafarah dia punya dosa dahulu, baru dia nak masuk ke syurga. Baik, kita tengok. Was'alhum 'anil qaryati allati, dan tanyakanlah kepada mereka. Mereka ni rasanya siapa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi Muhammad tanyakanlah kepada mereka. Mereka ni siapa rasanya? Ini adalah golongan-golongan
Ahlul Kitab. Okay, sebab golongan Ahlul Kitab dalam kitab mereka dah ada cerita tentang ni. Okay, mereka sendiri, atuk nenek moyang mereka telah melalui kisah ini. Okay, telah ada sejarah tentang kisah ini. Tetapi mereka padam daripada kitab-kitab mereka. Okay, anil qaryah, tentang sebuah kampung. Allati kanat hadiratal bahr. Okay, yang berada di samping ataupun di pinggiran pantai. Idh ya'duna fis sabti. Apabila mereka telah melampaui batas, okay, pada hari Sabtu. In ta'tihim hitanuhum, ketika, okay, iaitu apabila, okay, di mana ta'tihim, okay, datang sudah kepada mereka hitanuhum, okay, makanan-makanan laut, bukan makanan laut, ikan-ikan kepada mereka yauma sabatihim, pada hari Sabtu mereka. Syurru'a, okay. Sebab apa Sabtu mereka? Sebab semua umat diletakkan hari Jumaat sebagai hari, kita kata hari kemuliaan. Okay, hari Jumaat adalah hari special day, kita kata. Untuk umat Islam sendiri, kita ada apa hari Jumaat? Kita ada solat Jumaat, kita ada khutbah. Okay, dia umpama hari untuk recharge. Okay, tetapi golongan ini dia tak nak ikut. Semua yang Allah perintahkan dia tak nak ikut. Okay, dia nak letak hari yang atas kepala mereka. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala terima hari Sabtu yang mereka anggap itu sebagai hari suci. Allah bagi mereka approve untuk jadikan hari Sabtu ini hari suci untuk mereka. Itu tak ada apa-apa boleh lakukan. Okay, ni dalam syariat Nabi Musa alaihissalam lah. Okay, bukan sama macam syariat kita. Okay, iaitu hari Sabtu mereka tak boleh buat apa-apa pekerjaan. Okay, hari Sabtu fokus untuk zikrullah, untuk ibadah. Okay. Yauma sabatihim, sebab tu sabatihim, Sabtu mereka. Sebabnya asalnya Allah Subhanahu Wa Taala approve hari Sabtu tersebut. Okey. Baik, kemudian syurru'a, dalam bentuk apa datang tu ikan tu? Syurru'a, iaitu ikan tu dalam bentuk yang sangat banyak sampai terapung-rapung. Okey, sampai mereka boleh ambil tu dengan tangan saja. Tak perlu nak susah-susah pancing dengan jala dan sebagainya. Wa yauma la yasbitun, dan hari yang tidak hari Sabtu, la ta'tihim, ikan tu tak datang pula. Okey. Ikan tu secara normal je lah. Bila tangkap ada. Okey, bila letak jala ke apa, ada. Okey, bila tu tak ada. Maksudnya hari Sabtu adalah hari yang luar biasa. Ikan tu datang. Okey. Tapi sebenarnya kenapa dalam ada situasi tersebut? Maka kita tengok ayat selepasnya. Kadzalika, hal demikian. Okey. Nabluhum, kami menguji mereka. Bima kanu yafsukun, kerana mereka selalu yafsukun. Apa maksud yafsukun? Siapa tahu? Daripada perkataan apa ni? Fasaqa. Kita ambil terjemahan bahasa Melayu juga. Apa maksud fasik? Siapa tahu maksud fasik? Adik-adiknya apa maksud fasik? Orang yang langgar perintah Allah. Barakallahu fiik. Lagi? Puan Mahia, apa maksud fasik? Saya kata orang fasik tak boleh mengakad nikah. Orang fasik tak boleh jadi imam. Apa maksud fasik tu sebenarnya? Munafik ke apa? Silakan cuba kongsikan. Puan Wana, apa makna fasik? Apa maksud fasik? Siapa lagi tanya kat sini? Puan Halina, apa maksud fasik sebenarnya? Yang kita tahu sama ni, fasik tak boleh jadi imam. Fasik tak boleh jadi wali. Okey. Tak boleh apa lagi? Apa yang dimaksudkan dengan fasik? Boleh buka mikrofon ni, Puan Liza ke? Silakan. Bila ni sebenarnya usrah sebenarnya adik-adik siswi-siswi, tetapi ada yang sempat join dengan Ustaz Syahri, Ustaz Syahmi, mungkin dia dah join sebelum ni. Jadi mana-mana yang berbaki tak sempat kita bagi pada hari ini. Apa maksud fasik? Ustazah Syahmi ni pun ada ni, alhamdulillah. Okey. Kalau Ustazah, apa maksud fasik sebenarnya Ustazah? Yafsukun ni pun dalam bentuk kayak mudhari' ni.
orang yang berterusan buat dosa besar. Masya Allah, barakallahu fiik. Okey, al-fisku ataupun fasik adalah orang yang berterusan melakukan dosa besar. Bukan sekejap-sekejap. Okey, bukan kejap-kejap kemudian bertaubat. Tidak, tetapi ini berterusan. Okey, perintah Allah, pelbagai perintah. Okey, bila Allah turunkan manna wa salwa, nak minta yang lain lagi, nak minta basal, nak minta bawang, nak minta kacang apa semua. Okey, bila Allah perintahkan cari lembu betina, tapi mereka tanya lagi, okey, warna apa, warna ni sifatnya macam mana. Okey, pelbagai, iaitu sentiasa membuat dosa. Okey, maka ni adalah benda yang berat. Okey, jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu daripada awal apa pengakhiran mereka, tetapi nak buktikan kepada kita, okey, nak buktikan kepada kita bahawa ini memang betul-betul orang fasik, maka diadakanlah, itu adalah dikatakan sebagai ujian. Okey, maka inilah timbullah ujian adalah sebagai bukti yang manakah kaum yang betul-betul beriman dan kaum yang fasik. Okey, baik. Okey, kita tengok pada cerita dahulu. Okey, tadi kita kata satu kampung yang mana berada di pinggir pantai, pada hari Sabtu mereka telah melakukan melampaui batas. Okey, iaitu pada hari Sabtu Allah jadikan hari tersebut untuk mereka adalah hari yang special, sebagaimana hari Jumaat kita. Cuma hari Jumaat kita adalah tak boleh buat jual beli semasa dah mula azan Jumaat. Okey, tapi mereka ini bermula pada hari Sabtu full day. Okey, full day, tak boleh buat apa-apa kerja melainkan ibadah. Okey, jadi pada hari tersebut ikan datang lebih banyak berbanding hari lain. Okey, maka itu adalah ujian untuk mereka. Sama macam kita juga, iaitu perkara-perkara yang halal terlalu banyak. Okay, perkara yang halal banyak. Macam mereka hari-hari yang mereka dibolehkan untuk memancing, untuk bekerja. Hari tu banyak. Berapa hari berbaki lepas tolak hari Sabtu? Berapa hari lagi berbaki lepas tolak hari Sabtu? Sayyidah Rosita. Sayyidah pula. Adik Rosita ke Puan Rosita, saya tak pasti. Kalau buka kamera nampaklah juga. Ni tahu kat kamera semua saya tak nampak ni. Adik-adik ke, ibu-ibu ke. Bila kita tolak hari Sabtu, okey, berbaki berapa hari lagi yang dibolehkan untuk memancing? 6 hari Ustazah. Baki 6 hari. 6 dengan 1 mana lagi banyak sebenarnya? 6. Yang 6 tu banyak betul tak? Tetapi yang halal tu banyak, tetapi yang dia nampak adalah yang haram tu. 1 hari tu yang haram, yang Allah tak benarkan mereka untuk bekerja, untuk memancing ikan. Yang tu juga dia pilih. Okey, yang tu juga yang dia pilih. Okey, sebab tu macam kita juga, perkara yang halal banyak. Okey, perkara yang halal banyak. Okey, tetapi perkara yang haram sikit. Makanan yang halal banyak. Okey, buah-buahan, binatang-binatang yang dihalalkan. Okey, ada sikit saja yang diharamkan. Khizir contohnya, khamar ataupun arak. Okey, tapi macam mana boleh pilih juga yang haram tersebut? Ni bukan tahap biasa ni. Okey, bukan dosa-dosa yang biasa. Okey, macam mana kita boleh memilih yang haram sedangkan yang halal dah banyak? Okey, ini adalah kita kata Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kisah ini umum. Tak disebut pun orang Yahudi kat dalam ni. Tak disebut pun nama kampung kat sini. Siapa kampung tu? Okey, kerana apa? Kerana boleh jadi kita pun jadi macam tu juga. Okey, boleh jadi kita juga dalam banyak-banyak perkara yang halal, yang haram juga kita pilih. Okey, wal'iyadzubillah. Okey, dan dijadikan, okey, ujian itu adalah dalam bentuk kita kata apa? Yang disukai. Okey, ujian itu adalah pada sesuatu yang kita paling suka biasanya. Okey, paling suka harta, maka itu ujian kita sebenarnya. Mereka ini paling suka sebab nelayan, okay? Kerja dia memang tangkap ikan. Paling suka itu kerja dia. Okay? Maka itu ujian yang diberikan untuk mereka. Okay? Maka kita lihat apa benda yang paling kita suka, itu adalah ujian untuk kita. Okay? Terlalu kita kemaruk sangat ataupun kita berada di dalam perkara itu, keterlaluan, maka ni bahaya. Kita tak sedar tu ujian. Okay? Contohnya kita suka apa? Contoh saya suka mengajar. Okay? Duk mengajar saja. Sampai kadang terlupa, terkurang amal-amalan. Okay? Sampai kadang
kurang hak-hak ahli keluarga dan sebagainya. Maka itu satu benda yang kita perlu ambil berat. Okey, adik-adik terlalu nak apa? Nak kejar pointer contohnya. Sampai terlepas ni. Okey, solat di hujung waktu. Kita kena ambil berat Orang munafik pun solat. Tetapi solat mereka dalam keadaan macam mana? Okey, semua orang solat, tapi macam mana keadaan solat tu yang menentukan kita beriman ke kita munafik. Okey. So perkara yang paling kita suka adalah ujian yang paling besar untuk kita. Okay. So kat sini orang-orang ashabus sabt diuji dengan ikan yang paling banyak datang pada hari Sabtu. Okay. Okay, kemudian kat sini pula. Okay, cuba bacakan ni. Cuba bacakan Puan siapa ada kat sini. Okay, cuba Puan Mahia bacakan terjemahan dia. Ataupun siapa lagi ikutlah. Yang ada kat sini, Puan Anita ke, cuba bacakan terjemahan dia dan ingatlah ni. Okay. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan binasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepasan tanggungjawab dengan Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Masya Allah. Okey. Barakallahu fiik. Terima kasih Puan Anita. Okey. Dan ingatlah qala ketika satu kelompok. Okey, kat sini dah kita boleh nampak ada kelompok-kelompok dekat kampung ni. Okey. Sama macam zaman kita sekarang pun ada kelompok-kelompok. Okey. Mereka berkata apa? Okey. Orang Yahudi tadi, Allah Subhanahu Wa Taala larang pada hari Sabtu dan ikan tu datang banyak pada hari Sabtu. Okey, disebutkan dalam riwayat menyatakan mereka berhelah. Okey, mereka buat helah. Mereka rasa mereka berjaya tipu Allah. Okey, iaitu dengan cara macam mana? Okey, bila hujung-hujung hari Jumaat tu, hujung-hujung Jumaat tu, okey, hujung-hujung Jumaat tu mereka mula pasangkan jala. Okey, pasangkan jala, mereka letak kat dalam tu. Okey, lalu daripada situlah ikan tu masuk. Pada hari Ahad barulah mereka ambil balik tangkapan tersebut. Apa mereka rasa ni bukan kerja ke apa? Kalau kita lah contohnya ada satu tempat memancing. Ada siapa-siapa pernah pergi tempat mancing ke? Yang berbayar. Ada ni kat Bangi pun ada dah jalan rekor. Okey, satu tempat memancing yang berbayar. Okey. Hari contohlah orang kata hari Sabtu, hari Isnin ikan banyak ni, okey. Tapi hari Isnin tutup. Okey. Tutup. So kita berkata tak apalah tutup kita pergi senyap-senyap lah. Okey, senyap-senyap kita pergi pasangkan, kita pun letaklah kita punya joran kat situ. Okey, tapi kita tak ada kat situ. So perbuatan tu boleh ke tak boleh kalau kita sebagai owner tempat mancing tu? Kalau adik Adina macam mana? Boleh tak orang buat macam tu pada tempat kita memancing? Tak boleh. Tak boleh kan? Sebab apa tak boleh? Orang tu tak ada pun. Orang tu tak ada. Maksudnya macam tapi ikan tu nanti dia bila dia rapat dia ambil. Kan? Okay. So kat situ berlaku pelanggaran. Tapi itu adalah helah. Kita panggil apa helah? Dia tak ada kat situ, tapi dia letak something untuk ganti diri dia. Sama macam dia ada je lah. Okay? So bila ikan tu ada, masuk, so dia telah dikira sudah melanggar peraturan. Dia telah melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Berhelah kat situ adalah perkara bahaya. Sebab apa berhelah bahaya? Berlaku tak pada zaman kita helah-helah ni? Helah-helah dalam bab syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak kita dengar timah? Timah tu siapa timah tu? Tak adalah. Okay, saya bagi contoh yang lain. Okay. Minuman yang haram. Allah Subhanahu Wa Taala kata haram. Arak sebagai contoh haram. Okay. Tetapi kita kata tak apa, kita ubah sikit, kita masukkan, kita taklah jadikan dia terlalu mabuk. Rasa boleh kot. Okay. Tak terlalu mabuk, kita ubah nama lah. Tak payahlah letak nama yang macam arak sangat. Okay. Kita letak nama yang Islamik sikit. Okay. Apa nama Islamik contohnya? Okay. Barakah. Okay. Letak pada satu botol untuk memabukkan. Okay.
nama barakah. Okey, walaupun nampak macam boleh. Okey, kemudian mulalah berlaku perkara-perkara yang dia kata apa? Helah, syaitan itu bijak, dia menghiasi kita punya fikiran. Okey, dia menghiasi fikiran. Contoh dalam bab muamalat. Okey, dia mula berlaku something yang mana kita rasa tak apa, boleh kot. Okey, tak apa kot kita buat macam ni sikit-sikit ni, boleh. Rasuah contohnya. Okey, ubah jadi nama duit kopi. Tak apalah ni, duit ni untuk kita kata apa, kamu proses yang aku punya borang ni awal sikit. Okey, saya bagilah duit kopi, bagilah anak-anak. Helah ke tak helah tu? Okey, tu dikira helah dah tu. Okey, dikira sebagai dalam bab hukum jadi rasuah tu. Okey, so macam tu juga orang-orang Yahudi, dia cuba nak menipu Allah Subhanahu Wa Taala, dia cuba nak berhelah. Okay, seolah-olah dia bukan yang bekerja. Okay, dia pasang jala pada hari tersebut, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan hari tersebut daripada berlaku apa-apa perbuatan menangkap ikan. Maka kita berhati-hati daripada berhelah. Apa sahaja perbuatan yang menyebabkan kita melanggari syariat secara halus. Okay. Contohnya apa? Yang dekat dengan kita contohnya. Bahaya juga kalau bab ni. Okey, nanti kita fikir sebab kita tahu cerita secara kronologi dan kita cuba ambil sikit-sikit ibrah dia. Okey. Baik, kemudian okey, saya sebut tadi mereka melakukan helah. Okey. Bila mereka buat tak ada juga azab turun. Okey, maka semakin banyak pihak yang mengetahui. Kata, apa yang rahsia kamu dapat hari Ahad tu, dapat ikan sangat banyak ni daripada orang lain biasa je. Okey. So daripada situ mula tersebar perbuatan mereka berhelah tersebut. Sampai ada orang yang semua follow. Ramai sangat follow perbuatan tersebut. Bahkan ada yang terlanggar. Sebab bila dia buat sesuatu, bila kerap sangat buat satu dosa ni, maka dia boleh jadi jatuh kepada yang haram betul-betul. Boleh jadi mereka tak letak jala tu di hujung-hujung Jumaat tersebut, tiba-tiba dah masuk hari Sabtu. Dah betul-betul melanggar syariat Nabi Musa AS ketika itu. Okay. Jadi daripada situlah timbullah golongan-golongan yang di kampung tersebut. Iaitu golongan yang pertama adalah golongan tadi. Okay, yang terang-terang buat helah. Yang terang-terang melanggar syariat Allah. Yang konon-konon dia rasa dia adalah berjaya menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang mengingkari. Okay, golongan yang mengingkari perbuatan tersebut. Ini adalah golongan-golongan ad-da'iyah, disebut sebagai golongan-golongan yang menyeru kepada jalan Allah. Okay, mengingkari. Golongan yang ketiga adalah golongan yang ni, yang ayat ni cakap ni. Okay. Lima ta'iduna qauma. Kenapa kamu bagi nasihat pada kaum tersebut? Allahu muhlikuhum. Allah memang dah nak binasakan mereka. Mu'adzibuhum, ataupun Allah akan azab mereka dengan azab yang sangat pedih. Ini adalah golongan yang ketiga yang bertanya kat sini, okay? Yang memperlekehkan golongan yang nak bagi yang menegah tadi. Okay? Golongan yang menegah tadi melarang, okay? Dia menasihati golongan-golongan yang terang-terang buat dosa tadi. Dia nasihat, okay? Dia kata tak boleh kita buat macam ni, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah berterusan dalam macam ni, nanti Allah turunkan azab sebagaimana pernah berlaku nenek-nenek moyang kita dulu. Okey. Tetapi golongan ketiga ini dia memperli. Okey, dia kata buat apa bagi nasihat? Okey, ada tak ada golongan ni dalam masyarakat kita? Ada tak golongan yang mana bila seseorang bagi nasihat dia kata dah tak payah apa, tak perlulah bagi nasihat kubur dia, kubur kau. Ada tak golongan macam ni dalam masyarakat kita? Ada. Adik Fatinah, ada tak golongan macam ni dalam masyarakat kita, dekat Instagram ke, dekat TikTok ke? Okay, bila kita cuba nak tegur, okay, bila kita kata tak eloklah macam ni, berjoget-joget macam ni, dia kata apa kau sibuk-sibuk bagi nasihat? Kubur kau, kubur dia. Ada tak yang macam ni? Ada kan? Sebab itu kisah ini bukan untuk kisah, okay, bukan untuk menegur orang-orang Yahudi, tetapi untuk menegur kita sendiri. Okay? Jangan kita jadi golongan yang ketiga ini. Golongan yang mana bila orang cuba amar ma'ruf nahi munkar, tapi golongan ini tak nak.
dia dinamakan sebagai as-sakitun. Orang-orang yang senyap. Bahaya boleh jadi kita pun masuk antara golongan ini. Okay, bila ada mana-mana orang yang cuba nak menegah kemungkaran, kita pula ataupun menyuruh kebaikan, kita pula memperli dia. Okay? Tak payahlah. Dah tahu kan dia tumpangan macam tu. Bahaya ni. Okay? Tak perlulah bagi nasihat. Kau bagi nasihat pun sama je macam umpama apa? Apa daun tu? Lupa dah. Air ke daun keladi. Ke daun keladi. Daun keladi, mencurah air ke daun keladi. Okay, Masya Allah. Umpama mencurah air ke daun keladi. Air tu turun je, tak turun. Ataupun umpama melepaskan batuk. Betul ke perumpamaan saya ni? Saya tak tahulah juga. Okay. So na'udzubillah daripada kita menjadi golongan yang ketiga. Okay. Itu dia adalah golongan ni al-ya'su. Disebutkan dalam kitab Syekh Salah, dia kata golongan yang ya's, yang mana dia dah putus asa daripada, bukan putus asa lagi, dia memang dah nak diam. Dia memang tak mahu memberi teguran. Dia rasa nak selamat. Okay, dia rasa dia nak dalam situasi yang selamat untuk dia. Okay. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kisah mereka, pertanyaan mereka ni nak tunjukkan apa? Golongan ni Allah tak suka. Okay. Tetapi golongan yang kedua adalah golongan yang memberi amaran ataupun amar ma'ruf nahi munkar. Sebab apa dia kata apa? Ma'dziratan ila rabbikum. Okay. Untuk melepaskan diri, okay, kepada Tuhan. Ma'dziratan ni adalah, orang Arab biasanya kalau contoh kita kata, okay, ma'dzirah ni adalah untuk excuse. Okay, untuk bagi excuse kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dalam kalangan kaum kamu, masyarakat kamu ni ada macam ni. Okay. So kita boleh bagi excuse pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku dah tegur. Ya Allah, kau saksikanlah aku dah tegur. Okay. Tetapi dia tak berubah. Bukan kita punya kerja yang tu. Okay. So golongan yang ketiga tadi, dia melihat natijah. Okay, dia melihat natijah, dia kata natijah tu dah menunjukkan bahawa kaum tu tak akan terima nasihat. Tetapi golongan yang kedua yang dipuji ini adalah golongan yang tak pandang natijah, tetapi dia pandang apa? Apa yang dia pandang kalau dia tak tengok pada natijah? Dia dah tahu dah tu takkan ikut nasihat dia, tetapi dia lihat apa? Usaha. Yes, dia lihat usaha. Okay. Maka jadilah kita golongan ini, golongan yang berusaha walaupun sedikit. Okay. Sebagai ma'dziratan, sebagai excuse di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, wala'allahum yattaqun, dan mudah-mudahan mereka bertakwa. Dan ada harapan kat situ, iaitu dia orang kata walaupun mungkin dia orang bagi sikit nasihat, okay, walaupun pada setengah ramai orangnya tak dengar cakap, tapi mungkin ada segelintir 2-3 orang yang dengar. Okay, maka penting benda ni. Okay, boleh jadi kita duk pompeng, okay, duk bagi ni bagi tu, cakap pada anak-anak kita dan sebagainya. Ramai nampak macam tak dengar, tapi percayalah, okay, dalam banyak-banyak tu pasti akan ada yang terkesan di hati mereka. Okay. Jadi itu rezeki untuk kita lah. Okay, bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita salah satu wasilah untuk orang mendapat hidayah. Okay, rezeki untuk kita. Tapi yang mana tak dapat hidayah pun rezeki untuk kita, sebagai excuse pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hukum amar ma'ruf nahi munkar? Siapa tahu? Dr. Syahriah, apa hukum amar ma'ruf nahi munkar sebenarnya? Adik Fatina, apa hukum amar ma'ruf nahi munkar? Wajib. Wajib. Wajib Wajib macam mana tu? Wajib secara total ke wajib macam mana? Fardu kifayah ke fardu ain? Kalau fardu ain, setiap orang wajib. Kalau fardu kifayah, sekelompok dalam masyarakat wajib. Fardu ain. Fardu ain. Lagi? Kalau puan ain ni? Fardu kifayah ke fardu ain? Sebenarnya, amar ma'ruf nahi munkar. Fardu kifayah, tapi kalau tak ada siapa buat, dia jadi fardu ain. Barakallahu fi. Okey, dia adalah fardu kifayah, iaitu dia diwajibkan untuk semua. Okey, tetapi yang kalau sekelompok dah menjalankan, maka terlepas tanggungjawab pada orang lain. Okey,
Tetapi mereka tu special sebab mereka menuntuni jalan para da'i, para anbiya. Okey, tapi kalau langsung tak ada yang buat, maka berjaga-jaga. Satu kampung tu kena. Okey, maka satu kampung perlu get ready dengan apa excuse mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tegur ke tak tegur, tak tegur. Semua orang akan ditanya. Okey, maka amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah. Tetapi jadilah kita golongan yang kedua tadi. Okey, mereka juga berusaha untuk memberi nasihat. Okey, jangan kita jadi golongan yang ketiga yang mempertikaikan. Okey, bukan saja senyap je, tetapi meremehkan lagi usaha golongan yang kedua tadi. Okey. Baik, kita sambung ayat yang ke-165. Okey, dia sampai ayat 1 berapa ni? 166. Okey, cuba bacakan dia punya apa ni? Terjemahan ni Puan Rahani. Ayat 165. Tak berapa nampak lah Ustazah sebab tulisan dia kecil. Okey. Lepas 165. Okey, silakan cuba siapa kat sini ada? Ustazah, Ya. saya tak berapa nampak. Tulisan dia kecil. Saya cuba Ustazah baca dari Quran. Silakan. Saya baca boleh Ustazah? Boleh. Siapa-siapa. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang yang melarang daripada perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Barakallahu fiik. Sayyidah siapa tadi? Sayyidah Hanita ke? Sayyidah mana? Okay, barakallahu fiik. Okay. Iaitu bila mereka mula lupa. Okay. Syekh Salah menyebutkan an-nisyan. An-nisyan adalah lupa. Adalah muqaddimah al-azab. Muqaddimah kepada sesuatu azab. Ni bahaya. Okay. Macam mana boleh berlaku lupa ni? Rasa-rasa dia punya orang-orang yang tadi, golongan kedua yang bagi amar ma'ruf nahi munkar tadi, dia dah bagi nasihat tu dalam tempoh yang lama ke sekejap baru je? Boleh jadi dah sampai lupa ni. Lama. Rasa lama. So sudah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi mereka tempoh. Okay, tempoh untuk bertaubat. Tempoh untuk menghentikan perbuatan tersebut. Sampailah mereka dah lupa dah pun. Okay. Dah lupa dah pun apa yang telah diberi peringatan tadi oleh golongan-golongan yang baik tadi. Okay. Maka bila mereka lupa tu, dah habislah. Okay. Kalau seseorang itu, dia tak solat. Okay lagi tak solat, kadang tak solat. Tetapi kalau tak solat berpanjangan sampai lupa cara solat. Okay. Masa 5 tahun, 6 tahun belajar solat, 7 tahun, 8 tahun tak belajar solat. Tak solat-solat. Okay. 10 tahun ayah mak ajar lagi solat. Okay. Bila masuk asrama tak solat-solat. Okay. Sampai lupa dah. Ni bukan benda yang biasa. Ini maksudnya apa? Ni adalah fasik. Okay. Berterusan melakukan dosa sampai lupa dah apa yang sepatutnya. Sampai lupa dah apa syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada mereka. Okay. Lupa ni suatu perkara yang berat. Okay. Lupa disebabkan penyakit tak ada masalah. Tapi lupa disebabkan sengaja berterusan di dalam perkara yang diharamkan tu, maka tu adalah perkara yang sangat berat. Okay. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami telah selamatkan orang-orang yang sentiasa menegah kemungkaran tadi. Okay. Wa akhadnal ladzina zalamu, dan kami telah membalas terhadap orang-orang yang zalim. Kenapa disebutkan zalim kat sini? Apa yang mereka buat zalim kepada siapa ni? Siapa diri boleh sendiri. Zalim kepada? Zalim pada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Okey. Zalim kepada diri sendiri. Bi'adzabin ba'is. Okey, dengan satu azab yang sangat seksa. Bima kanu yafsukun, sekali lagi kerana mereka berterusan melakukan dosa-dosa besar. Okey, berterusan melakukan dosa-dosa besar. Dalam ayat ni, berapa golongan disebutkan kat dalam ayat ni? Ada berapa orang disebutkan dalam ayat ni? Berapa golongan tadi? Ada 3 golongan ke ada 2 saja? 3. Ada 3? Kat mana yang pertama?
Yang pertama, golongan yang mengingkari arahan Allah. Betul, mereka telah diazab, betul. Lagi satu lagi, dua lagi. Yang kedua, golongan yang menegur, yang memberi dakwah. Menegur. Yang ketiga, golongan yang menghalang ataupun macam menyindir dakwah tadi. Yang senyap lah. Okay, yang tak nak tegur tu yang nak buat senyap je tu. Okay, tapi buat senyap tu ada tak dalam ni Allah sebut tak? Tak ada. Tak ada, betul tak? Tak ada rasanya. Ada ke tak ada rasanya? Tak ada. Tak ada. Yang pertama Allah sebutkan, kami selamatkan orang-orang yang telah melarang daripada perbuatan jahat tu. Itu satu. Yang kedua Allah sebutkan golongan yang Allah buat tindakan terhadap mereka. Iaitu golongan yang fasik tadi. Okey. Dua saja golongan yang Allah sebut kat sini. Okey. Satu lagi kat mana? Satu lagi golongan yang mana? Yang as-sakitun tadi. Golongan yang nak buat senyap tadi. Yang tak nak tegur. Tak nak juga buat. Taklah mereka buat macam golongan yang fasik tadi. Tapi mereka juga tak nak tegur. Okey. Disebutkan, okey, Syekh Saleh Al-Khalidi disebutkan Allah senyap tentang mereka, tak bagi tahu kisah apa pengakhiran mereka. Okey, nak menunjukkan tu satu perbuatan yang hina. Okey. Macam mana kamu senyap terhadap suatu perbuatan mungkar, macam itulah Allah senyap terhadap kamu di akhirat nanti. Kalau kita nak Allah ingat kita, maka kita berusahalah jadi orang yang mengingatkan orang lain. Okey. Mudah-mudahan Allah ingat kita di akhirat nanti sebagai satu golongan yang dalam golongan yang baik. Bukan golongan yang tengah-tengah tadi. Okey. Sebab tu dalam surah Al-A'raf, kisah ini berada dalam surah Al-A'raf. Okey. Jangan kita jadi golongan yang duduk tengah-tengah. As-sakitun tadi. Golongan yang ketiga tadi. Okey, yang tak nak buat apa-apa, tak nak buat dosa, okey, tak nak jadi orang fasik, tetapi tak nak juga menegur. Bahkan memperli lagi orang yang menegur. Okey. Maka jangan kita jadi Al-A'raf tu, duduk tengah-tengah. Tak ada, dalam Islam tak ada. Dia boleh pilih salah satu lah. Kamu nak jadi orang yang baik ke, kamu nak jadi orang yang fasik. Okay. Sebab apa kita tak boleh duduk tengah-tengah? Sebab apa kita tak boleh diam diri daripada suatu perbuatan mungkar? Sebab tahu. Puan Hasnah, sebab apa kita tak boleh diam diri daripada perkara yang mungkar? Contohlah anak kita tak solat. So kita tak apa. Okay. Aku dah ajar dulu masa kecil. Biarlah. So macam mana? Sebab apa kita tak boleh diam diri? Kita boleh je diam. Tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Kesannya apa? Apa dia punya efek dia? Dengan cara mendiamkan diri daripada perbuatan mungkar. Ni bukan sekadar diam saja ni, tapi dia juga seolah-olah nak mengajak orang untuk turut sama diamkan diri. Ni beratlah. Okay. Ada golongan sama juga. Contohlah golongan yang mana dia tak setuju dengan mana-mana. Okay. Dia tak setuju. Dia duduk diam-diam saja tak apa. Tapi kalau dia mula mengajak orang untuk sama-sama diam macam dia, maka ni berat. Sebab tu Allah tegur dia. Allah sebut tentang mereka. Allah diam pada pasal mereka, tu adalah satu kehinaan buat mereka. Okay. Sebab apa tak boleh jadi golongan yang diam? Dan bahkan mengajak orang lain untuk diam. Kalau Sayyidah ini sebab apa? Ataupun tengah tidurkan baby ke. Adik Adlina sebab apa rasanya? Kenapa kita tak boleh jadi orang yang as-sakitun, orang yang diam? Sebab bila kita diam, kemungkaran tu akan berlaku. Lepas tu orang lain pula akan buat macam tu. So makin besar. Betul. Okay. Barakallahu fiqh. Okay. Begitulah disebutkan oleh para ulama apa kesan bila kita mendiamkan diri daripada kemungkaran. Kalau kita seorang tak apa, tapi bila kita mula mengajak orang, bila kita mula bertindak sesuatu, mengatakan sesuatu yang mana buatkan orang lain dah down, nak bagi nasihat. Okay, buatkan seseorang lain rasa betul lah tak payahlah bagi nasihat. Maka benda tu buruk. Okay, kemungkaran tu makin besar, makin besar. Macam tu juga kalau anak kita tak solat contohnya. Bila kita biarkan, maka bukan sahaja solat boleh jadi, dia juga boleh jadi merebak pada perbuatan-perbuatan lain. Perbuatan mungkar yang lain. Okay, mula tak solat. Okay, kemudian mulalah buka aurat. Okay, mulalah lepas tu bercinta. Na'udzubillah min zalika, berzina dan sebagainya. Kemungkaran tu makin besar, makin besar. Dan ia tersebar dengan cepat sekali. Dia umpama virus. Okay,
Sebab itulah kita tak mampu nak, kita kata apa, nak menghentikan kemungkaran yang ada depan kita. Okay, kemungkaran-kemungkaran yang mana macam mana nak cakap yang joget-joget ke apa sebagainya, betapa susah sekali sebab kita nak tegur. Sebab kita dah tenggelam. Okay, sebab yang melakukan tu lebih ramai dan orang yang mendiamkan tu juga sangat ramai. Orang yang menegur sangat sikit. Tak mampu nak melawan orang yang melakukan perkara tersebut. Okay? Tetapi walaupun kita tahu bahawa benda ni akan berterusan. Okay? Aplikasi-aplikasi yang makin teruk ni berterusan akan ada. Walaupun kita tahu macam tu, tapi kita tetap pasakkan dalam diri kita, aku tak nak jadi orang yang melihat natijah. Aku nak melihat usaha. Sebagaimana Allah juga melihat usaha. Okay? Dan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala'allahum yattaqun, boleh jadi akan ada juga yang bertakwa, yang terkesan dengan nasihat kita itu. Okay, so ulama sebutkan golongan yang as-sakitun, orang yang diamkan diri tadi dan memberi orang yang amar ma'ruf nahi munkar tu disenyapkan apa kesudahan dia. Okay? Didiamkan apa kesudahan dia. Okay, sebab Allah nak lupakan mereka sebagaimana mereka lupa tanggungjawab mereka. Okay, sekejap mana dah? Tunggu waktu dah. Okay, last kali iaitu falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Apa makna dia? Cuba bacakan. Cuba Puan Alina bacakan. Falamma atau 166 ni. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala larangan, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Barakallahu fiik. Okey. Ni pengakhiran yang sangat menyedihkan. Iaitu falamma, apabila mereka atau mula buat tak indah. Okey, buat tak indah. Ammanu, apa yang telah kami larangkan. Okey. Anhu, perkara tersebut. Qulna, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kera ni betul-betul jadi ke secara maknawi saja? Kalau ibu-ibu semua pernah dengar, kera ni berlaku betul-betul ke secara fizikali ke ataupun ni secara majazi? Secara apa kata? Rasanya macam betul-betul dia Ustazah. Hmm? Rasanya macam betul-betul dia orang jadi kera ya? Betul. Okey. Dalam riwayat menyebutkan ini adalah betul-betul. Okey. Physically. Okey, iaitu betul-betul menjadi kera. Okey. Betul-betul menjadi kera, bukan kera sekadar sifat saja. Sebab apa kera? Sebab apa kera bukan jadi khinzir pun betul dalam ayat lain, khanazir. Okey, khinzir dan kera. Sebab apa binatang ini dipilih? Bukan pilih jadi burung kakak tua ke, bukan jadi lembu ke. Ataupun kenapa bukan jadi pokok ke? Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berhak nak pilih apa saja yang dia mahu. Allah Subhanahu Wa Taala berhak nak pilih apa saja yang dia mahu. Okey. Tetapi dijadikan binatang ni. Okey. Nak menunjukkan apa? Antara hikmahnya adalah siapa boleh cuba bagi refleksi hikmah dia. Kenapa Allah tukarkan jadi binatang? Rasa-rasanya sebab apa? Adik Fatinah ke? Sebab apa jadi binatang? Kenapa tak jadikan azab yang lain? Ni azab binatang. Saya rasa kan mungkin ditukar binatang supaya orang lain boleh nampak yang azab Allah depan mata diorang. Allah boleh tukar diorang jadi binatang ataupun siapa tu lah yang buat kemungkaran tu. Barakallahu fiik. Okey, so supaya orang nampak terus ni depan mata, physically nampak. Okey, lagi apa lagi? Puan Liza? Mimi, Ustazah Mimi, cuba kongsikan refleksi Ustazah. Sebab apa dia jadi binatang? Dalam banyak-banyak azab, okay? Dah berlaku, dah berlalu pun macam-macam bentuk azab. Tetapi yang ini azabnya adalah ditukarkan menjadi binatang, kera dan juga khinzir. Apa antara refleksi kita daripada perkara tersebut? Turunkan darjat.
Manusia lebih tinggi darjat dia. Ditukar binatang jadi darjat dia dah diturunkan. Masya Allah, barakallahu fi. Okey, Dr. Syariah. Jadi iaitu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ini berakal. Akal itu adalah kemuliaan untuk dia. Untuk dia membuat mengikut apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Okey, tetapi bila dia mula tak ikut, maksudnya apa? Dia berakal ke tak berakal? Okey, maka dia sudah mula seolah-olah hilang akal, umpama binatang. Okey, lalu jadilah kamu binatang yang betul-betul. Okey, kalau kita punya bahasa Melayu ni pun, kera ni pun ada something yang negatif bila kita kata kera Saya tak tahulah kalau sumpah-sumpah ada tak orang sumpah kera. Kalau kat Kelantan mungkin ada lah, okay, jadi macam kera gitu. Kalau perumpamaan ada tak kera-kera ni? Macam apa? Kera apa? Kena cabai. Kera dapat bunga. Dengar, kera dapat bunga. Okay, macam kera, umpama kera dapat bunga. Sebab apa kera kat situ? Okay, banyak lagi binatang. Okay. Kera dapat bunga, dia tak mampu nak menilai bunga nak tu. tanya satu. Kera ni yang daripada yang hukum Darwin tu ke Ustazah? Ada kena mengena ke? Oh, tak. Kata manusia berasal daripada kera tu. Betul. Okay, dulu pun saya bacakan teori Darwin tu, teori Darwin tentang kera. Manusia berasal daripada kera. Tetapi tidak, dalam Islam manusia berasal daripada Bani Adam. Kita adalah keturunan anak Adam. Okay, kera ini berlaku lepas tu, lagi lama lagi lepas tu. Okay. Takkanlah daripada Nabi Adam sampai Nabi Musa AS manusia, tiba-tiba lepas tu ada kera. Tidak, kera ini disebutkan para ulama, kera ni tak membiak. Dia orang mati lepas tu. Okay, dia orang diubah jadi bentuk kera dan beberapa hari lepas tu dia orang mati. Dia orang tidak ada meninggalkan keturunan. Okay. Tak ada zuriat. Tidak adalah Darwin tersebut. Tidak, dia kata tak terima manusia berasal daripada Nabi Adam AS. Okay. Jadi disebutkan, dijadikan mereka, diubahkan kepada manusia menjadi kera. Ini nak tunjukkan betapa hinanya darjat tersebut. Berapa ruginya manusia tidak menghargai detik mereka menjadi manusia. Okay. Ruginya kamu tak hargai detik kamu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kamu peluang untuk jadi manusia lebih baik, beri manfaat pada orang dan sebagainya. Tapi kamu tak hargai. Okay. Dia beri peringatan demi peringatan, tak hargai. Okay. Nak sangat jadi orang yang tak follow perintah Allah, lalu jadilah kamu seperti binatang. Lalu jadilah kamu sebagai kera yang betul-betul. Okay, khasiin, untuk menghinakan mereka. Okay, jadi kita ada 1 minit yang lagi. So inilah kisah Ashabus Sabti. Okay, Ashabus Sabti. Satu kisah yang sangat memberi pengajaran untuk kita. Okay, pengajaran untuk kita tentang pertama sekali, perkara yang halal tu banyak. Okay, perkara yang haram tu sedikit. Tetapi yang sedikit itulah yang biasanya yang paling macam menarik. Okay? Yang sedikit itulah yang paling nampak macam menarik. Yang haram itulah yang nampak sangat menarik di mata manusia. Dihiaskan yang haram itu nampak menarik. Sebab itu memang tugas syaitan untuk jadikan ia benda menarik. Okay? Maka orang yang bertakwa sahaja dia boleh melawan perkara tersebut. Maka pilihlah yang halal daripada yang haram. Okay? Yang kedua adalah helah. Okay? Jauhilah kita berhelah daripada dalam menuruti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Helah ni berat, benda-benda helah ni itu kita rasa kita buat benda baik. Okay? Tapi kita berhelah. Okay? Nak bersedekah tetapi tak apalah kot, kita ambil sikit daripada duit orang contohnya dan sebagainya. Okay? Bab muamalat lagi dah besar. Dalam bab tu lagi dah besar. Dalam bab makan minum pun ada juga. Kita kena berhati-hati. Okay? Perkara-perkara yang haram tetap stay sebagai haram. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara haram itu jelas, perkara yang halal itu juga jelas. Okey, wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara kedua-duanya itu akan ada perkara yang sama-sama. Okey. Maka jangan kamu cuba dekati perkara sama tersebut sebab boleh jadi kamu akan termasuk ke dalam yang haram. Sebagaimana orang-orang Ashabus Sabti tadi. Okay, mereka dah mula membuatkan perkara yang sama, maka boleh ke tak boleh ni sebenarnya. Okay, kita buat helah ni, kita letak ni. Okay, maka sebenarnya dia telah mendekati yang haram, bahkan ada yang telah jatuh pada yang haram sebenarnya. Okay, maka benda yang sama-sama ni kita kena ambil berat.
Contohlah, okey. Bila perkara yang sama, contohnya apa? Contoh berjumpa dengan seseorang, kita nampak macam ni macam Islami ni. Tetapi bila dia nak ruqyah dengan kita, tiba-tiba dia sebut-sebut nama tertentu yang kita rasa pelik. Nama ni macam besar, macam bunyi bahasa Arab. Tapi macam nak makna dia pelik. Okey. Kalau siapa belajar bahasa Arab, rezeki dia. Dia tahu maksud sikit-sikit. Dia tahu ada yang kita kata syubhah ni. Apa sahaja maksud dia minta tolong something berbeza ni, walaupun bahasa Arab. Maka benda tu dah syubhah dah. Maka tinggalkan terus. Jangan cuba masuk perkara yang syubhah. Sebagaimana Ashabus Sabti tadi. Okey. Lagi apa lagi? Refleksi ibu semua. Kita buat penggulungan ni. Silakan tambah sikit seorang, Puan Rohani. Apa Tak lagi? Tak pandai Ustazah nak tambah. Tak apa, pandai-pandai. Puan Hasna, sila tambah-tambah. Adik-adik ada Lina. Lina. Tambahkan. Ibrah. Apa yang kita dapat daripada kisah Ashabus Sabti ni, macam tema surah Al-A'raf tu sendiri. Al-A'raf tu membawa maksud juga golongan pertengahan. Lepas tu kita kaitkan pula dengan golongan Ashabus Sabti ni. Nampak yang Allah kita tengok bahawa menjadi golongan tengah ni adalah sesuatu yang tidak baik, yang patut kita elakkan. Sebab dia akan membawa kita kepada sesuatu yang dilihat yang haram. Lepas tu lagi satu golongan yang berdakwah ni, macam kita relate dengan hari ni lah. Kalau kita nak berdakwah ni, mesti akan ada punya orang yang akan menolak apa yang kita nak sampaikan. Jadi perlunya ada rasa macam tak apa, kita dah usaha, kita serahkan benda tu pada Allah. Yang penting kita dah usaha yang sebaik mungkin. Dan yang ni saya sebenarnya semalam saya dah dengan kelas Ustaz Syahmi juga. Ustaz Syahmi ada cakap pendakwah juga kena main peran dan juga kena tengok situasi orang yang nak sampaikan dakwah tu. Sebab kalau kita guna cara salah, dia memang takkan terima. Maksudnya dari segi percakapan kita, penggunaan bahasa. Jadi kalau kita nak sampaikan sesuatu, kita kena faham dulu apa yang kita nak sampaikan. Barakallah. Okey, terima kasih Dina, sangat detail sekali ibrah yang kita boleh ambil tadi. Itu jangan jadi golongan yang tengah-tengah. Memang tak ada manfaat jadi golongan yang tengah-tengah ni. Okey, pilih nak jadi mana, baik atau buruk, itu saja. Okay. Kemudian dalam kita jadi seorang pendakwah ni, bila sebut pendakwah ni macam berat. Bila sebut pendakwah ni rasa tak, bukan dia, bukan aku. Okay, not me. Tapi sebenarnya itu adalah kita sebenarnya. Okay. So kena ambil berat sebagaimana lelaki di hujung kota Yasin tu, bukan siapa-siapa, okay, tetapi dia bertindak. Okay, dia bertindak, berusaha mempertahankan, okay, golongan pendakwah. Itu sekurang-kurang usaha dia. Okay. Dalam Ashabus Sabti ni lebih lagi, iaitu dia sendiri menegah kemungkaran dan munkar. Okay. Lagi siapa lagi boleh bagikan dia punya refleksi lagi? Silakan Sayyidah Halina ke? Sayyidah Hanita, Umayyah, Fatina. Okay. Sebenarnya ada kerja lagi. Kena silakan anak. Okay. Siapa lagi? Sila tambahkan lagi. Sayyidah Hanita atau Dr. Syariah ke? Saya masuk lambat Ustazah, maaf. Jadi tak berapa nak follow sangat. Adik Fatina? Dia nak tambah? Apa lagi? Saya tak ada tambah, tapi saya nak tanya satu soalan. Tadi ada Ustazah cakap tadi ada satu golongan ni yang dia tegur orang yang bagi dakwah tu kan, sebab macam alasan dia dah tahu orang tu memang tak nak dengar kan, kenapa nak bagi dakwah kan. Tapi benda tu jadi kan Ustazah. Jadi saya nak minta pendapat Ustazah lah, sebab kadang saya sendiri pun mengaku saya macam dah tahu orang tu memang dah cakap pun tak dengar. Bukan kita je pernah cakap, orang lain pun pernah cakap, tapi dia memang tak dengar. Jadi macam mana pula kalau orang macam tu Ustazah?
kita jadi orang yang cakap tu ke, ataupun kita jadi orang yang dah bagi nasihat? Dah bagi nasihat, ada few lah, dah bagi nasihat. Lepas tu dan orang yang pernah cakap juga, pernah cakap juga. Itulah dua-dua lah. Dua-dua lah. Masya Allah. Okay. So kita nampak kemungkaran, jadi kita bagi nasihat. Kemudian lepas tu kita pula, sebab kita nampak orang ni tak dengar nasihat kita, kita pun cakap kat orang lain pula. Tak payahlah bagi nasihat, aku dah bagi nasihat kat dia, tak dengar pun. Okay. Maka ambil berat juga perkara tersebut. Okay. Sebab kita dah termasuk dalam golongan yang ketiga, walaupun sekalipun kita dah bagi nasihat pertama tadi. Okay. Sebab apa kita kata golongan ketiga? Golongan ketiga ni dia melihat natijah. Okay, dia melihat natijah. Dia kata, Allah muhlikum. Allah dah nak azab mereka dah. Okay. Dah tahu dah kaum ni takkan dengar nasihat. Okay. So, jangan jadi golongan ketiga yang melihat natijah. Sekalipun kita dah bagi nasihat, tapi kita tetap beri galakan orang lain untuk bantu nasihatkan dia. Okay, jangan kita kata tak payahlah nasihat, tadi tak dengar nasihat aku. Tu nasihat kita tak dengar, boleh jadi nasihat orang lain dia dengar. Okay, so kita jangan masukkan diri kita dalam golongan yang berapa tadi? Golongan yang ketiga tadi. Okay, yang memperlekehkan ataupun yang melihat natijah. Okay, dia nak natijah tu, atau natijah ni maksudnya hasil. Okay, dia nak hasil tu bila bagi nasihat tu orang follow, tu je. Tak boleh. Okay. Jangan jadikan perkara itu depan mata kita. Okay, sebagai seorang da'i ataupun orang yang bagi nasihat, okay, kita hanya menyampaikan. Okay, the result serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi bukan dengan kita, boleh jadi dengan orang lain, orang tu, orang ni, maka biarkan. Jangan kita pula tiba-tiba cakap ke orang lain, tak payah bagi nasihat kat dia. Okay, sebab kita dah nampak dah apa result dia. Tidak. Selagi dia hidup, selagi itu result tu diserahkan kepada Allah. Selagi Allah bagi dia peluang demi peluang, maka serah pada Allah bila dia nak terima hidayah tersebut. Taufik. Okay. Taufik, hidayah tu taufik. Dalam kelas sebelum ni saya sebut hidayah taufik adalah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk orang beriman. Yang mana yang betul-betul nak berubah, Allah lorongkan dia berjalan dalam kebaikan. Okay. Macam kita, contohnya kita rasa nak berubah, nak belajar Quran, tiba-tiba lepas tu ada kawan-kawan ajar. Lagi tiba-tiba lepas tu dekat Facebook kita ada mula iklan-iklan tentang Quran dan sebagainya. Itu taufik. Okay. Baik. Boleh faham ke Dik Fatina? Ya, terima kasih. Okay. Barakallahu fiik. Okay. So kita nak akhiri kelas kita pada ini. So tadi kita dah sebut beberapa ibrah. Okay. Seterusnya kita sebut juga, okay, hargailah kehidupan kita sebagai seorang manusia. Okay? Jangan jadi seorang yang manusia pada badan kita, tetapi pada akal umpama binatang. Okay? Umpama binatang. Binatang hidup sekadar untuk penuhi nafsu dia. Bila makan, makan. Bila turn kahwin. Bila turn mengawan. Okay? Bila turn apa lagi? Rasa nak berendam. Itu binatang, tetapi tidak manusia. Okay? Manusia dia menghargai hidup dia. Okay, apa jua pekerjaan dia adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan spend masa untuk beribadah kepada Allah. Okay. Lagi seterusnya adalah ujian itu pada perkara yang paling kita sukai. Maka beware ataupun ambil berat dengan perkara yang paling kita suka, itulah benda yang paling besar ujiannya. Kalau kita paling suka tengok Facebook, tengok Instagram contohnya, itu ujian ujian untuk kita. Adakah kita terlalu spend masa sampai situ, sampai kita mengabaikan tanggungjawab kita yang lain, maka itu berat. Kita telah jadi umpama orang-orang Yahudi tadi, yang pada ujian yang mereka paling suka ada ikan yang banyak, hasil mahsul yang sangat banyak. Itu paling mereka suka, Allah uji kat situ. Okay. Kemudian ambil berat tentang lupa. Okay. Jangan kita sampai melupakan, jangan kita tinggal something sampai kita lupa cara dia. Jangan kita langsung tak buat solat sunat sampai kita lupa cara dia macam mana. Okay. Sebab orang-orang tadi diberi nasihat sampai mereka lupa. Okay. Maksudnya bertempoh betapa lamanya mereka tak follow nasihat tersebut. Okay. Sampai lupa apa yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Okay. Jadi saya rasa sampai sini dahulu kita punya usrah pada malam ini tentang Ashabus Sabti. Okay. Di akhirnya, sebab ini adalah penghujung usrah untuk KTS pada Boss Center, di hujungnya adalah mudah-mudahan saya dan adik-adik semua, ibu-ibu semua,
Okay, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi satu golongan yang baik, bukan golongan yang tengah-tengah. Okay, bukan golongan yang baik dan buruk sama saja, sama je. Okay. So kalau kita beriman dengan hari akhirat, beriman dengan perkara baik, maka kita tentunya akan lebihkan perkara baik. Walaupun sekali-sekala kita terjatuh juga dalam perkara dosa, betul tak? Tetapi kita akan lebihkan lagi perkara yang baik. Okay. Bila tahu solat kita tak khusyuk, tambah lagi dengan solat-solat sunat dan sebagainya contohnya. Okay. Jadi mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita untuk terus mengkaji Al-Quran. Terlalu banyak khazanah ilmu di dalam Al-Quran untuk kita punya pedoman hidup kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk menghadapi segala ujian duniawi ini. Okay. Jadi sampai sini dahulu kelas kita pada hari ini. Okay. Bukan kelas pun surah kita pada hari ini. Terima kasih semua yang memberi idea dan sebagainya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustazah Syafawati. Ustazah Syafawati. Okay, cuma kita dah nak habis dah Ustazah. Dah habis refleksi tadi. Ustazah ada nak tambah sikit-sikit ke tentang ibrah kisah Ashabus Sabti? Assalamualaikum. Tak ada Ustazah. Maaf, baru habis kuliah tadi, dia baru masuk. Salah baksa. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita berakhir kat sinilah. Okey. Jadi insya-Allah lepas ni keluar semua jadi seorang yang daiyah, okay, seorang yang bertindak amar ma'ruf nahi munkar. Okey, insya-Allah. Jadi terima kasih pada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Salah lambat sebagai. Dah baksa, tak ada masalah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Bi amanillah. Syukran.